dalam taat yang zahir. Baik, taat yang zahir itu baru sempurna mesti diikuti sekali ia oleh batin kita. Dalaman kita pun ikutnya serta taat. Maka inilah yang dimaksudkan dawamul ubudiyah. Ya, pengabdian kita kepada Allah Ta'ala mesti berlaku zahiran wa batina, zahir dan batin. Zahir mengangkat takbir Allahu Akbar, batin mesti disertakannya mi'raj, keikhlasan ya kita melakukan ubudiyah, ibadah salat kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertemu. Ya, zahir menyelesaikan 13 rukun, ya. Batin mengikhlaskannya, ya, segala amalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bila berlaku dua-dua itu zahiran wa batina, maka inilah yang ingin dicapai. Ya, di dalam tasawuf ubudiyah mesti berlaku zahir dan batin. Kerana ditakuti kalau orang kan hanya melakukan taat yang zahir sahaja, batin buat maksiat, ini kan ya kata Syekh, ya sebahagian daripada ba'dul arifin, ya, yang kerap kali dinukilkan ya oleh Al-Imam Al-Ghazali, apa kata, ya kata sebahagian daripada orang-orang yang arif billah, wa man laysa lahu nasibu ilmi qaum, sesiapa yang tidak memiliki ilmu kaum. Ilmu kaum di sini ialah ilmu di kalangan ulama-ulama sufi kita. Kalau siapa tak ada ilmu mereka ini, ya, yukhafu alaihi su'ul khatimah, dia ditakuti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa iyazabillahi min zalik. Sebab apa? Sebabnya tasawuf dia melatihkan ya batin kita, ya, bertali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fiqh dia mengajar ya ketertiban, ya kecantikan ya zahir. Zahir menyelesaikan 13 rukun. Ya dengan teliti, dengan begitu cantik. Ya syarat sah, ya semua akan disempurnakan, rukunnya disempurnakan. Dia tidak terhenti pada zahir. Kalau zahir dah sempurna cantik, ya, manakannya bacaan pun dah serupa Imam Masjidil Haram. Makhraj dia, makharijul huruf dia. Kemudian pula ia dengan ia ketertiban rukunnya. Tiba-tiba kan dalam solat itu dia membawa dosa riya. Ini yang takut. Bacaannya tahap qari antarabangsa. Dari sudut bacaan makhraj dia. Kemudian kan ia menyempurnakannya dari sudut rukun zahir, 13 rukun sempurna. Tiba-tiba kan ia di dalam dia salat itu membawa dosa riya. Rupanya salat tadi kan ya kerana sesuatu selain daripada Allah. Inilah yang ditakuti, yukhafu alaihi su'ul khatimah. Ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kerana apa? Zahir cantik, mati dia dalam solat itu, tapi dia membawa dosa riya. Su'ul khatimah, wa iyazabillahi min zalik. Tapi kita kena hukum zahir lah. Elok mati dia, pasal dia mati dalam sembahyang kan. Tapi nak ceritanya tasawuf dia telah melihatnya penilaian di sisi Allah Ta'ala. Ya, sebab itu kan mesti mesti berlakukan zahir dan batin. Golongan yang profesional di dalam membentuk batin ini adalah tasawuf. Bagaimana mempertalikan amalan zahir dengan amalan batin. Ini dia dawamul ubudiyah zahiran wa batina.
mana berkekalan ubudiyah ia kepada Allah Subhanahu wa taala mesti berlaku zahir dan batin. Kemudian pula satu lagi, ini yang nak dilatih oleh tasawuf, ma'adawami huduril qalbi ma'allah, serta berkekalan hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini latih ni. Latihan ini nantikannya bab yang akhir, nanti kita latih bagaimana zikrullah, zikir yang sehingga memberi bekas ya kepada hati, sehingga kan hati kita ni dawamul hudur, sentiasa hadir. Dawamul hudur, dawamu huduril qalbi ma Allah, itu besar tu. Sertakannya berkekalan hadir hati, bahawa ada makna, bahawa ada rasa ubudiyah, ibadah yang kita lakukan itu. Itu dia ya. Acap kali saya ulang setiap kali pertemuan ya, supaya dia mesti berakar ya di dalam pegangan, di dalam ingatan kita. Baik kita pergi kepada perbincangan kita, masih berada pada taat yang zahir, iaitu faidatun fi bayani salatil istikharah. Faidah ay hadhihi faidah, ini adalah satu faedah fi bayani salatil istikharati, pada menyatakan tentang salat istikharah. Ini kan sebelum setelah mana kita selesai bab isti'adad lisairi salawat, sampailah salat salat isyak habis, bermula daripada bangun tidur, salat subuh, sampailah salat isyak, kemudian kita nak tidur balik pula. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dia menyatakan 3 jenis salat yang sangat penting untuk kita berikan perhatian. Hari itu kita telah pergi salat tasbih. Kita sampai situ kan sampai situ betul kan? Hari itu salat tasbih. Salat tasbih sangat penting. Sebab itu lakukan. Kalau boleh hari-hari. Tak larat hari-hari, seminggu sekali. Tak larat seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak larat juga setahun sekali, mesti ada seumur hidup kita sekali. Mesti. Mesti berlaku. Solat tasbih ni kan ini kan Syekh Al-Qashashi sebutkan ini kan fadilat besar dia apa? Dia ada 300 tasbih kan. Antara fadilat kan salat tasbih ini dia boleh mencabut penyakit nifaq. Dia kan tasbih, zikir kan dia paling cepat tau dia menghilangkan kehitaman dosa daripada hati kita. Paling cepat. So itu zikrullah ni penting. Dia cepat. Istighfar, tasbih, zikrullah, la ilaha illallah, nanti kita bab akhir kita akan latih la ilaha illallah itu, zikrullah itu paling cepat. Kalau ibarat karat tu kan kalau guna sabun Dettol macam mana boleh pergi tak karat? Tak boleh dia. Maksudnya apa? Selain daripada zikir, mungkin kita buat kebajikan yang lain kan. Mungkin tahap dia kan macam sabun Dettol je kan. Tapi kalau zikir diibaratkan macam keteh pasir tu. Disentai tu kan keteh pasir kasar tu kan cepat sikit ataupun bubur lagi ke tina dan sebagainya, kemudian sentai pula dengan keteh pasir, cepat. So itu zikrullah yang cepat. Sebab itu fadilat solat tasbih hari itu kita sebut, fadilat dia ialah sehingga kita kan terbentuk menjadi manusia yang selaras kalam hati dia dan kalam lidah dia. Selaras. Maksudnya kan apa yang keluar di lidah dia, itulah yang dalam hati dia. Maknanya kan dia tak reti ngecek tau. Sifat nifak tu kan Allah Ta'ala boleh cabut.
Ya, ini kan antara fadilat. So itu 3 solat ini, ya, Syekh Abdul Samad berikan perhatian. Ya, malah ia menjadi amalan sebenarnya dalam masyarakat kita. Solat tasbih, yang ini solat istikharah, kemudian satu lagi solat hajat. Solat hajat ni yang paling diamalkan dalam masyarakat Melayu kita. Baik, kita pergi solat istikharah. Dan makna istikharah itu iaitu memohon kebajikan. Ia memohon pilihan yang baik. Ya, memohon pilihan yang baik daripada Allah Ta'ala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukhayyibullahu man istakhara. Tiada memberikan kejahatan, mana kerugian oleh Allah Ta'ala itu akan seseorang yang memohon kebajikan, mana memohon pilihan yang terbaik. Ya, kita ada 2 benda. Dua benda ni kan benda baik, benda yang harus. Kita nak yang terbaik antara 2 yang harus ini. Ya, kita nak yang terbaik, nak yang terbaik. Ya, apa contoh? Ya, contoh dia banyak lah. Ya, tapi kan orang Melayu ni istikharah ni benda besarnya. Ya, misalnya kan dia mari, misalnya dia ada 2 orang pergi meminang anak dia kan, 2 orang lelaki. Nak pilih satu ya. Ya, jadi ayah baru buat istikharah. Kerana dia harus boleh terima yang ini dan boleh terima yang ini. Ya, dua-dua Islam. Ya, dua-dua tengok zahir dia baik. Ya, kena jenis semayang, dua-dua jenis semayang juga. Jadikannya kita nakkan yang terbaik daripada 2 benda. Dua orang ini, lalu kita melakukan istikharah. Hakikatnya istikharah ni kena buat hari-hari. Hari tu kita dah sentuh itu kan. Bila solat istikharah ni hari tu? Solat istikharah ialah selepas sahaja kita melakukan salatul isyraq. Manakala kita disunatkan i'tikaf di masjid. Manakala lepas subuh disunatkan kita i'tikaf berzikir sehinggalah naik matahari, sehinggalah waktu syuruk. Itu kan waktu fadilat tu. Ya, kita dah sentuh sebelum ni. Itu sangat-sangat besar. Kalau tok guru di pondok, masa itu dia orang tak nak diganggu tu ya. Itu waktu kan sangat besar. Ya. Ya. Dia qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sebelum matahari terbit dan sebelum pula dia terbenam. 2 waktu ni kan dia besar fadilat zikir pada waktu itu. Sebab itu kita sunat zikir dengan zikir-zikir yang telah kita sentuh dulu, ya. Sehinggalah naik matahari, kemudian kita salatul isyraq. Selepas daripada salatul isyraq, kita tunaikan salat istikharah. Ini dia. Ini yang hari itu kan ada Syekh Abdul Samad sebut, lagi akan disebutkan kaifiatnya. Ini dia. Kita dah sampai kepada menjelaskan kaifiat salat istikharah ini. Ya. Kerana apa? Kerana kan kita nak memilih benda yang harus itu hari-hari. Kita ni kan buat pilihan kan hampir kan kadang setiap waktu kita buat pilihan. Misalkan selepas saja kita kan solat isyraq, ya. Kemudian kita buat solat istikharah. Kenapa? Lepas ni nak keluar surau, keluar masjid. Nak keluar, dah tentu kita nak tuju kedai kopi kan. Kedai kopi banyak. Ada kedai mamak, ada canai, ada yang nasi lemak. Buat pilihan nak? Sudah tentu kita akan buat pilihan. Kerana harus belaka tu. Sebab itu kalau siapa yang mengekalkan salat istikharah, kekalkan salat istikharah ni, ya, nescaya Allah Ta'ala akan memberikannya pilihan yang terbaik di antara perkara-perkara yang harus. Harus belajar. Tapi di antara yang harus itu, kita nak yang terbaik. Kemudian masuk pula kan kedai kopi tu pula tu pagi-pagi kan. Pilihan lagi. Teh tarik ke?
Reddit ke, ya, kopi ke, macam-macam sekarang nama dia, ya, kita pun dah tak tahu. Ayoswam je ke? InsyaAllah, ya, kita akan buat pilih. Allah Ta'ala kurniakan ilham untuk kita membuat pilihan yang terbaik. Amalkan salat istikharah. Sebab itu Syekh Abdul Samad sebut salat istikharah ni hari-hari, bukannya pada masa untuk buat pilihan yang besar saja. Macam tadi, ya, ada dua orang datang meminang anak perempuan kita misalnya, kan, dah benda besar baru kita istikharah dah. Ya, kerana kita ni membuat pilihan ni kan, ya, hari-hari. Ni lepas ni kan, habis isyak ni kan, ya, macam-macam pilihan. Nak balik rumah ke, nak singgah kedai kopi dulu, kedai mamak dulu, dan sebagainya. Dia macam-macam lah. InsyaAllah, ya, Allah Ta'ala akan berikan, ya, pilihan yang terbaik, ya, kepada kita. Istikharah ni kan, ya, sangat penting. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, barang siapa mencita-cita dengan suatu pekerjaan padahal ia tiada mengetahui akan dia. Kita ada hasrat nak buat satu benda, ya, sedang kita tak tahu baik buruk dia, ya. Adakah baik meninggalkan perkara itu ataupun berbuat akan dia? Kita tak tahu, ya. Cadang hari ni nak ke KL misalnya ni kan, ya, elok pergi ke, ya, ataupun tangguh dulu, misalnya kita nak musafir, elok musafir ataupun tidak, ya, maka sesungguhnya telah menyuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahawa semayang 2 rakaat dengan niat istikharah. Niat dia bagaimana? Usalli salatan raka'ataini sunnatal istikharati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, sengaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat, ya, kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, ya. Buat, ya, buat hari-hari, cuba hari-hari, ya, amalkan, ya. Lepas solat, biasa kalau kita tak buat solat isyraq, misal solat duha, lepas solat duha tu tambah 2 rakaat lagi istikharah. Kerana kita akan buat pilihan, hari-hari buat pilihan ni, ya. Tak panjang pun, tengok kaifiat dia, kaifiat pendek ya. Maka engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, qul huwallahu ahad. Ya, Allah ringkas benar. Penat jogging lagi, jauh penat berbasikal lagi, ya. 2 rakaat, ya. Maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka baca olehmu doa ini: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li. Sebagian ulama katakan masa kita sebut anna hadzal amr itu, bayangkan ni perkara yang kita hajati itu. Khairul li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li thumma yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrul li fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu makan innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ini pentingnya kita tasawuf, kita tasawuf Al-Ghazali, ya, ini dia metod kita. So itu Ghazali, ya. Sebab itu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni kan, ya, ulama besar. Kalaulah ulama Nusantara, ya, yang menyambut tasawuf Imam Ghazali ni Syekh Abdul Samad lah, kalau alam Nusantara kita ni,
Ya, habis kitab Bidayatus Salikin ni ngaji pula ya kitab Yasairus Salikin. Ya. Ini ya, ini manakan ya maha guru besar kita. Ya. Ya Syekh Abdul Samad. Ya waliyun min auliyaillah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis sembahyang istikharah ini oleh Jabir bin Abdullah dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata, Rasulullah mengajar kami istikharah fil umur kulliha, pada semua perkara. Sebab itu kan ni semua benda sebenarnya, kecil besar, itu amalkan. Istikharah ni kena amalkan. Ya, ini yang Syekh Abdul Samad sebut di awal kitab hari itu, hari-hari selepas salat isyraq ataupun selepas salat duha kita, tunaikan saja, naik 2 rakaat istikharah. Lepas Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian qul huwallahu ahad. Angkat tangan doa, minta pilihan yang terbaik bagi Allah Ta'ala untuk pekerjaan hari itu. Macam-macam. Ya. Dia bagai-bagai ya pilihan kita. Rasulullah mengajar kami istikharah fil umuri kulliha, pada semua perkara. Ya. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana baginda mengajar kami akan surah daripada Al-Quran. Begitu. Istikharah ni kan ya satu perkara yang sangat penting dititik beratkan oleh Rasulullah. Kemudian, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa qala ba'dul hukama, telah berkata oleh sebahagian hukama, man u'tiya arba'an lam yumna' arba'an, sesiapa yang dikurniakan 4, dia tidak terhalang daripada 4. Ya, yang pertama, man u'tiya syukra lam yumna'il mazid, sesiapa yang Allah Ta'ala kurniakan sifat syukur. Syukur ni nanti kita akan belajar dia adalah sifat hati. Syukur ni tau, syukur ni kan dia bukan labun. Ya, terima kasih, iyalah saya bersyukur, iyalah betul lah, cakap satu hal lah, tetapi syukur ialah kerja hati. Ya, nanti kita akan belajar syukur ni adalah sebahagian daripada taat batin. Ya, sebahagian daripada taat batin, ikhlas, syukur, zuhud, itu semua adalah kerja-kerja batin. Ya, kerja-kerja batin. Sesiapa yang dikurniakan sifat syukur, nescaya dia tidak akan terhalang daripada tambahan. Allah Ta'ala akan beri dia lebih tambahan. Ya, wala in syakartum la azidannakum. Ini ayat Al-Quran sebenarnya. Ya, jikalau sekiranya kalian bersyukur, nescaya kami akan tambah, nescaya aku akan tambah, kata Allah Ta'ala. 2, wa man u'tiya taubatan lam yumna'il qabul, dan sesiapa yang dikurniakan taubah, maksudnya kan kesedaran hati untuk kembali kepada Allah. Ini taubat. Kadang ada orang buat dosa kan, dia buat tak tahu lah. Dia kan dia dosa tu kan dah menebal lah, dia tak ada rasa. Itu payah tu dibuatnya. Kalau siapa yang ada lagi buat dosa, kesedaran untuk balik itu kan ada kuat, kembali pada Allah Ta'ala, bertaubat, memohon pada Allah Ta'ala. Ingat, kalau siapa dikurniakan taubat, lam yumna'il qabul, dia tidak akan terhalang daripada penerimaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan terima. Ya, karena Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin, Allah Ta'ala kan sangat suka orang yang orang yang banyak bertaubat. Tawwabin itu nama dia sirah mubalaghah atau wazan fa'al. Ya, mana acap kali kerana kan kullu bani adam khata'un, kata Rasulullah. Kerana kan anak Adam ni dibuat silap. Hari ni buat silap, esok buat silap. Kadang pastikan lemah berhadapan dengan nafsu tau. Lemah berdepan dengan nafsu. Ya, tahu dah benda tu jahat,
kemudian dibeli kat nombor tu. Misalnya kan, dia pantang nengok kedai nombor, ya. Tahu benda tu, ya, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, ya, tahu, ya. Tapi oleh kerana dia tidak mampu, ya, berhadapan dengan nafsul ammarah, ya, kerana nafsu baru tahap rendah, ammarah, lawamah. Sebab itu penting, ya, proses tazkiyatun mujahadatun nafsi. Biar kita kena sampai nafsu kita menjadi nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah kan dia tenang dengan ketaatan, tahu? Dia tenang dengan ketaatan. Maksiat dia tak terganggu dah dengan maksiat dah. Ni penting. So itu mutmainnah. So itu kena angkat, ya. Ini proses dia ialah proses tasawuf kita, mujahadatun nafsi. Berjihad, ia melawan, ia akan keinginan hawa nafsu. Ya, dia memerlukan kepada guru yang mursyid, ya, guru yang mampu membimbing. Ya, boleh. Ya, kita boleh sampai. Ya. Gitu. Ya, manakah siapa yang dikurniakan taubat, dia akan insya-Allah, Allah Taala kata, Rasulullah sebab apa ni? Ba'dul hukama, hukama kita kata apa? Dia tidak akan terhalang daripada penerimaan daripada Allah Taala, ya, terhadap taubat dia itu. 3, wa man u'tiya listikharata, sesiapa yang dikurniakan istikharah. Dia kan, ya, ada apa istikharah? Istikharah so itu hari-hari. Kalau Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat istikharah ni kan, ya, ingat, lam yumna'il khaira, dia tidak akan terhalang daripada mendapat sesuatu yang terbaik. Antara dua, acap kali dia akan dapat yang terbaik. Antara dua, acap kali dia akan dapat yang terbaik. Buat istikharah ni, amalkan. Itu khusus Syekh Abdul Samad letakkan, ya, 3 jenis solat ini. Ya, sebelum ni menyambung, ya, taat yang zahir, ya, tentang sifat-sifat solat pula nanti. Ya. Ini kan, ya, dia fokus 3 benda ni. Tasbih, solat tasbih. Solat tasbih penting. Cabut nifak, sifat munafik tu. Cabut, ya, benda-benda yang, ya, dulu kita dah sebutkan, ya. Antara tuan guru pernah nak interview, ya, tuan guru Haji, ya, Abdul Latif, Datuk Abdul Latif, mana Pak Teh Keruh, dia tak tinggal solat tasbih. Ya. Ini ulama kita beramai, ya. Ini ulama amilin, ya. Ana pernah interview dia masa dia hidup. Tak tinggal. Aku ni istikharah. Kalau boleh jangan tinggal. Ya. 3, 4, wa man u'tiyal masyurata lam yumna'is shawab. Sesiapa yang dikurniakan masyurah, mana syura, mesyuarat, kan, apa juga berlaku kan kita minta pandangan, ya, bermesyuarat, ya, ya, jangan buat keputusan sendiri. So itu penting, ya, mesyuarat ni kita minta pandangan sahabat kita, ya, 2, 3 minta pengalaman dan sebagainya, ya, insya-Allah kan, ya, lam yumna'is shawab, dia tidak akan terhalang daripada mendapatkan yang betul. Insya-Allah dia buat keputusan tak akan salah tu, insya-Allah, ya, akan dikurniakan yang betul. Baik, selesai kita solat istikharah, kita pergi kepada solat hajat, solat yang ketiga. Rasa kita pun habis ni. Kemudian nanti, ya, kita masuk pula, ya, seterusnya taat yang zahir lagi, adab solat pula. Rukun dia, sunat dia, ya. Tapi kan Syekh Abdul Samad dia special, dia letak bab ini kan di tengah-tengah sini rupa 3 jenis solat sunat ni, ya, supaya, ya, kita dapat istiqamah dengan, ya, 3 solat sunat ini. Faidatun hadhihi faidah, ini satu faedah fi bayani salatil hajah, menyatakan dia tentang salat hajat. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa picik ini sempit, ya, atasnya beberapa pekerjaan dan sangat hajat ia pada membaikkannya. Kalau kita berlaku kesempitan, kadang-kadang tak tentu arah kita kan, ya, tak ada jalan keluar, ambil wudu, ya, solat hajat,
minta Allah Ta'ala buka jalan. Ini dia, ya. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ya, minta tolong pada Allah Ta'ala buka jalan kita dengan sabar dan solat. Buat solat hajat. Ya, bila kan ialah kita kan kita mesti berdepan punya. Ya, dalam kehidupan ni kan macam-macam kita berdepan. Ya. Jadi kan jangan tinggalkan Allah Ta'ala. Kalau kita kan sikap kita tak tinggi Allah Ta'ala akan buka jalan keluar. Ya. Bila sempit atasnya beberapa pekerjaan dan sangat hajat ia pada membaikkan akan agamanya dan dunianya, kepada perkara suatu yang susah atasnya, ada kesusahan, maka hendaklah ia semayang hajat, buat solat hajat. Balik kepada Allah Ta'ala. Benda ni kan orang kafir, orang munafik, dia tak reti benda-benda ni. InsyaAllah orang yang beriman je yang reti solat hajat ni. Sebab itu orang takut kan dalam solat hajat ni. Ya, tengok orang solat hajat dia yang takut. Ya. Kita ada tempat berpaut, dahan yang kukuh. Dahan yang kukuh. Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, ke atas Allah Ta'ala, di situ tempat berserah ya orang-orang beriman. Balik kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Wahab ibnu Warda bahawasanya ia berkata, inna minad du'a alladhi la yuraddu an yusalliya al-'abdu sanatay 'asharata raka'ah. Sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak tertolak, doa yang tidak akan ditolak, bahawasanya seorang hamba itu menunaikan 12 rakaat solat. Ini kalau di sisi Imam Ghazali kan solat hajat Imam Ghazali 12 rakaat. Ya, kita 2 rakaat. Tapi nanti ada pandangan yang 2 rakaat nanti Yang kita ambil pandangan 2 rakaat aja. 12 banyak benar ustaz kata dia. Tarawih pun 8 nya kata dia. Ini kan solat hajat sampai 12. 12 tak larat kata. Tapi nak cerita sekali-sekali buat yang 12 rakaat ni. Doa tak akan tertolak. Mustajab. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi ummil kitab wa ayatul kursi. Dia membaca pada setiap rakaat ummul kitab, ummul Quran, mana Fatihah, wa ayatul kursi, ayat kursi, dan qul huwallahu ahad. Baca itu setiap rakaat. Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad. 12 rakaat. Fa iza faragha, bila selesai 12 tu beri salam, lepas beri salam kharra sajida, dia turun sujud. Lepas beri salam kan, ini yang kaedah biasa ada tuan-tuan guru, habis beri salam assalamualaikum warahmatullahi, sujud. Pasti sujud itu bebas, kita tak terikat dah dengan imam makmum. Ya, kalau seandainya dilakukan berjamaah lah, pasti sujud itu larat lama-lama lah. Ya. Masyaallah. Azab. Sikit lagi gitu. Ya. Sujud masih itu kita memohon kepada Allah Taala. 12 rakaat. Ya. Usalli, doa lafaz niat dia usalli raka'ataini sunnatul hajah lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka apabila selesai ia daripada semayang itu, maka sujud ia bagi Allah Ta'ala. Itu sujud tadi dan baca dalam sujud ini, baca doa ini, subhanalladzi labisal izzata wa qala bihim, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa taqarrama bihim, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhanadzil manni wal fadl, subhanadzil izzi wal karam, subhanadzil tawli wan ni'am, as'aluka bimaqaidil izzi min arshik wa muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la
wa kalimatika tammati allati la yujawizuhunna bar wala fajir an tusalli ala Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala ali Muhammad. Itu dia. Itu doa dia. Tapi 12 rakaat. Ini yang 2 rakaat. Ini yang lega sikit. Syekhul Islam di dalam Syarhur Raud bahawa sembahyang hajat itu 2 rakaat. Inilah yang orang Melayu ambil. Ya. Sebelum tu ada tertinggal tu ya. Kemudian maka engkau pohonkan segala hajatmu itu kepada Allah Ta'ala yang tiada membawa kepada maksiat. Minta. Jangan minta benda maksiat udahlah. Di dalamnya nescaya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah Ta'ala, wallahul musta'an. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam Ihya. Di sisi Imam Ghazali di 12 rakaat. Ada pun yang disebut oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Raud bahawa sembahyangnya hajat itu 2 rakaat, 2 rakaat, kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas dia hadis ini. Man kanat lahu haja, sesiapa yang bagi dia hajat ya kepada Allah ataupun kepada seseorang daripada anak Adam, falyatawadda berwudu wal yuhsinil wudu, perelokkan wudu, summal yusalli rakaatain, kemudian sembahyang 2 rakaat, summal yusni, kemudian hendaklah dia memuji Allah Ta'ala, wal yusalli ala nabi, dan berselawat kepada Nabi SAW, summal yaqul, kemudian dia berkata la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithm, la tada' li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dan kata Syekhul Islam di dalam Syarah Ar-Raud itu, wa ma zukira min annaha raka'atani huwal masyhur. Apa yang disebutkan bahawa solat hajat itu 2 rakaat masyhur, itulah yang masyhur kata dia. Wa naqala fi Ihya Ulumuddin an-nasnata asyara wa sakata alai. Tapi beliau nukilkan juga, Syekhul Islam kita, ia nukilkan juga apa yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin 12 rakaat wa sakata alai, tapi dia diam. Lebih sebut 12 rakaat tu dia diam. Pastikan yang bercakap ni Hujjatul Islam Imam Ghazali. Baca itu sebenarnya akhlakkannya ulama kita terhadap Imam Ghazali. Imam Ghazali imam besar. Ya. Ada orang kan ya celupa. Ada zaman sekarang ni banyak orang celupa dengan Imam Ghazali. Dia ingat ya adik-beradik dia aja Imam Ghazali ni. Dah sungguh dia ingat kawan dia aja. Ya. Imam Ghazali ni Hujjatul Islam orang. Ya, hujah kepada Islam. Ya. Mana kan Syekhul Islam dan Syarah Raud tu pun tak berani, diam saja ya. 12 rakaat. Jadikan ya boleh juga. Ya, sekali-sekali kita amalkan yang 12 rakaat yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Habis kita 2 sembahyang istikharah dan salat hajat. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita pergi pada adab salat. Kembali balik rukun adab. Mana adab termasuklah yang sunat dia, tinggalkan yang makruh, dan rukun-rukun dia. InsyaAllah ia dalam pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. ربنا فكهنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.